Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita hari ini. Syarikat pengeluar kereta ternama dari British, Rolls-Royce, berminat untuk menjalinkan kerjasama dengan Sarawak dalam pembangunan bahan api penerbangan mampan SAF. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata, hasrat itu dinyatakan pihak Rolls-Royce kepadanya semasa perbincangan antara kedua pihak baru-baru ini. Malah katanya syarikat itu juga berhasrat untuk ke Sarawak bagi melihat sendiri proses penghasilan serta penggunaan SAF. We are not the first, tetapi Sarawak khususnya kita membuat SAF kita sendiri. Ini is a way forward kita lah. So now it's about menarik perhatian dan menarik minat, dan kebetulan saya sendiri ada secara ini duduk berbincang dengan Rolls-Royce dan mereka juga menaruh minat dan ingin nak melihat sendiri ke Sarawak tentang penggunaan SAF ini. Dan mudah-mudahan saya akan berbincang juga, akan berhubung dengan pihak kita di Sarawak, khususnya Premier juga, tentang perkembangan yang baik. Ada banyak yang menarik minat Sarawak mengeluarkan SAF ini. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual UKAS semasa melawat Pusat Pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 2023 di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC pada Khamis. Tambahnya, penglibatan dalam industri SAF memperlihatkan Sarawak kini berada di hadapan dalam pembangunan tenaga hijau mampan selain menerajui dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan karbon pada tahun 2050 seperti yang digariskan dalam Perjanjian Paris. Terdahulu, Datuk Hasbi yang juga Ahli Parlimen Limbang berkata penganjuran 5 kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah penganjurannya, yang mana ia melibatkan kira-kira 525 pempamer daripada 140 syarikat dari seluruh dunia. Katanya 5 kali ini turut menampilkan kelainan yang mana julung kalinya ia mengetengahkan teknologi drone untuk tetapan orang ramai. Selain itu, ujar beliau lagi, lebih 30 memorandum persefahaman MOU membabitkan pelbagai syarikat dari dalam dan luar negara telah ditandatangani. Bagi kita di MOT iaitu tentang yang belum pernah dipamerkan sebelum, iaitu drone. Inilah pertama kali drone dipamerkan, dalam 5 teknologi drone sekarang. Dan alhamdulillah sesuatu yang baru untuk ekspos kita kepada drone. Jadi sepanjang 5 ini, 23 hingga 27 Mei ini, memang macam-macam program dibuat, a lot of MOUs telah pun dibuat, lebih kurang lebih daripada 30 MOUs telah pun ditandatangani dengan luar negara, dengan syarikat dan sebagainya. Dan juga di samping itu juga banyak summit dibuat, conference, seminar seperti Civil Aviation Summit dan sebagainya. 5-2023 yang memasuki edisi ke-16 penganjurannya berlangsung dari 23 Mei hingga 27 Mei ini membabitkan 2 kementerian, iaitu Kementerian Pertahanan Industri Pertahanan Maritim dan Aero Angkasa serta Kementerian Pengangkutan Industri Komersial Maritim dan Aero Angkasa. Pameran disertai 119 pesawat yang menyertai pameran statik dan aerobatik selain 40 kapal tentera laut dari dalam dan luar negara. Berita seterusnya. Perpaduan yang kukuh dan rakyat yang bersatu padu merupakan keistimewaan yang dimiliki di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha menyatupadukan rakyat untuk pembangunan mampan agar dapat memberi manfaat kepada semua golongan di negeri ini. Menurutnya, beberapa program pembangunan di Sarawak sedang diusahakan untuk menentukan dasar keterangkuman sosial dilaksanakan bukan hanya retorik. That's why in the post-COVID 19 to 2030, the development strategy PCDS, one of the pillar is social inclusivity. To GPS government, that is very, very important to make sure that all rakyat Malaysia di Sarawak dapat menikmati segala pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan. Ada beberapa program yang telah dijalankan oleh kerajaan GPS di sini. Contohnya adalah penumbuhan regional development. This is set up from 2017 and this program is program that is bottom up program, beri peluang kepada
peringkat akarumbi untuk mengatur perancangan untuk kawasan masing-masing. Setiap kawasan diberi peruntukan 1.5 bilion, not 1.5 million, 1.5 billion. Itu cukup banyak. Sekarang kita ada 9 regional agencies. Jadi kalau kita lihat bagaimana taburan regional agency ini, ianya memang menunjukkan dasar inclusivity GPS yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Abang Johor kita. Berikut katanya semasa majlis penutupan program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2023 di tebingan Sungai Sarawak, Kuching pada Khamis. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu kementeriannya bertanggungjawab terhadap agenda perpaduan, seterusnya berkolaborasi dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak serta rakan-rakan strategik berkaitan untuk melaksanakan program Randau Solidarity Community sejak 2020. Randau ini adalah sebuah program tahunan yang dianjurkan di setiap daerah di Sarawak. Because we believe that perpaduan tidak datang dengan sendiri. Kalau sudah bersatu padu, kita harus pupuk dan pelihara agar ianya kekal abadi. Sejak tahun 2020 hingga 11 Mei 2023, sebanyak 58 siri randau telah kita kendalikan dalam komuniti setempat yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik, kumpulan dan juga kumpulan umur. Pada tahun ini insya-Allah kita akan melaksanakan 30 siri di seluruh kawasan, di seluruh negeri Sarawak. Turut hadir di majlis itu ialah Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Kala, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangit dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Dr. Kang Tong Hum. Paparan berikutnya, program Come Discover Bumi Kenyalang 2023 merupakan antara platform terbaik bagi menarik ketibaan pelancong dalam kalangan pelajar dari luar negara ke negeri ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, melalui beberapa siri bengkel, seminar dan lawatan lapangan, para peserta berpeluang meneroka budaya tempatan sekaligus membolehkan mereka belajar daripada penduduk tempatan. I believe the ministry can also support in the event that UiTM might want to go outside of Sarawak. If similar like events are being organised by the universities ataupun dianjurkan oleh universitas-universitas ini di tempat mereka, sama ada di Indonesia ataupun di Cambodia, well, we can always support on that aspect so that at least program seperti ini, this kind of program will not be just limited to Sarawak. That gives the opportunity to the lecturers, the students from Sarawak to better understand the cultures of our neighbours. Beliau berucap demikian semasa majlis penutupan program Come Discover Bumi Kenyalang 2023 di Kuching pada Khamis. Program anjuran Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak yang disertai lebih 30 orang pelajar dari Universiti Indonesia dan Kemboja itu berlangsung selama 2 minggu bermula 15 hingga 26 Mei lepas. Pengajurannya juga diadakan untuk menyediakan pengalaman dan pembelajaran bagi pelajar yang komprehensif di samping mendedahkan mereka kepada budaya persekitaran baharu. Sementara itu, pelaksanaan subsidi tiket penerbangan pulang ke Sarawak dari Semenanjung Malaysia menunjukkan komitmen kerajaan untuk meringankan beban rakyat sepenuh hari gawai yang menjelang tiba. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu kerajaan Sarawak telah membuat inisiatif dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk menyediakan subsidi harga tiket tersebut. Dan yang cap the price of tiket hanya 300. Dan subsidi yang lain dibagi akan dibayar oleh Kementerian Pengangkutan. Okey. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan kempen keselamatan jalan raya serta Ops Bersepadu Anjuran Jawatankuasa Majlis Keselamatan Jalan Raya bahagian Semarahan pada Khamis.
Mengenai kempen tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Mambung itu memberitahu ia bertujuan untuk memberi peringatan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai keselamatan jalan raya, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Beliau memberitahu pelaksanaan ops sempena musim perayaan Hari Gawai akan bermula pada 29 Mei sehingga 4 Jun 2023 serentak seluruh Sarawak. Datuk Dr. Jerry turut menasihati orang ramai agar mengamalkan pemanduan berhemah, merancang perjalanan dengan sempurna bagi mengelak memandu dalam keadaan tergesa-gesa dan memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Dalam program itu, pelbagai kelengkapan pengguna jalan raya seperti topi keledar, risalah keselamatan, pelekat keselamatan dan sumbangan lain telah diagihkan kepada pengguna jalan raya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum itu, saksikan pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 2023 yang berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC pada Khamis. #menyebar fakta, salam UKAS.